Kementerian Pendidikan KPM menggariskan 7 ketetapan dan perincian bagi menangani isu beg berat dialami murid sekolah secara menyeluruh. Ia membabitkan penyediaan lokar di sekolah rendah, penyusunan semula jadual waktu, bilangan buku latihan, penggunaan buku aktiviti dan kerja, pengenalan buku teks digital, pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran PDP serta kerjasama dengan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia atau JAKIM. Menteri Kanan Pendidikan Datuk Dr. Razzie Jidin berkata ia dibuat berdasarkan penelitian ke atas maklum balas diperoleh yang mendapati isu beg berat adalah kritikal dalam kalangan murid khususnya tahap 1 iaitu tahun 1, 2 dan 3. Di sini saya ingin berkongsikan 7 ketetapan dan perincian KPM untuk menangani isu beg berat ini secara menyeluruh. Pendekatan pertama adalah untuk menyediakan loker di sekolah rendah yang mengikuti kelas secara 2 sesi. Pendekatan ini akan dilaksanakan melalui 2 fasa. Dalam fasa pertama, loker akan disediakan untuk murid yang berada pada tahap 1, iaitu tahun 1, 2 dan 3. Dalam konteks ini, sebanyak 10,662 buah kelas dengan lebih 323,000 orang murid yang berada pada tahap 1 di seluruh negara akan disediakan loker di kelas masing-masing. Ini akan melibatkan peruntukan berjumlah RM37.3 juta. Bagi fasa 2 pula, penyediaan loker akan diperluaskan kepada murid tahap 2 iaitu tahun 4, tahun 5 dan tahun 6 di sekolah rendah yang beroperasi secara 2 sesi. Pelaksanaan dijangka pada tahun 2023. Pendekatan yang kedua adalah berkaitan dengan penyusunan semula jadual waktu. Dalam konteks ini, KPM akan melaksanakan jadual waktu yang menghadkan jumlah mata pelajaran yang diajar di sekolah kepada 3 atau 4 mata pelajaran sehari. Dalam konteks ini, pihak sekolah perlu mengambil kira pelaksanaannya dengan melihat aspek pemberatan subjek, ketersediaan guru dan juga sesi persekolahan. Di samping itu juga, sekolah akan diberi kelonggaran untuk menyediakan jadual waktu mengikut kitaran minggu. Berdasarkan jadual waktu mengikut kitaran minggu, hanya subjek-subjek tertentu akan diajar dalam sesuatu minggu itu. Ini membolehkan jumlah buku teks yang dibawa atau buku-buku aktiviti yang dibawa ke sekolah dapat dikurangkan. Pendekatan ketiga adalah berkaitan dengan buku latihan. Apabila kami turun ke sekolah, kami dapati ramai murid yang membawa lebih daripada 2 buku latihan untuk sesuatu mata pelajaran. Ini secara tidak langsung menambah berat kepada beg mereka. Oleh yang demikian, kita telah menetapkan bahawa bilangan buku latihan untuk sesuatu mata pelajaran itu adalah tidak melebihi 2 buah buku pada satu masa dan setiap buku latihan ini tidak boleh melebihi 80 muka surat. Pendekatan keempat adalah berkaitan dengan buku aktiviti dan buku kerja. Dalam konteks ini, murid hanya dibenarkan untuk menggunakan buku aktiviti yang disediakan oleh KPM. Buku kerja hanya boleh digunakan sebagai bahan rujukan atau bahan ulang kaji di luar waktu pengajaran dan pembelajaran di sekolah. Pendekatan kelima adalah berkaitan dengan buku teks digital. KPM menumpukan penerbitan baharu buku teks dalam format digital yang dilaksanakan secara berterusan. Dalam konteks ini, sebanyak 692 judul buku teks digital telah dimuat naik dalam pelantar delima. Murid yang mempunyai peranti boleh mengakses buku teks digital ini bagi memudahkan pembelajaran mereka. Pendekatan yang keenam adalah berkait dengan pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran di sekolah. Dalam konteks ini, guru digalakkan menggunakan pendekatan pengajaran dan pembelajaran berpusatkan murid, iaitu pembelajaran bertema, modular, pembelajaran berasaskan projek, simulasi amali atau virtual lab atau pembelajaran terbeza. Pendekatan yang ketujuh
adalah melalui kerjasama dengan pihak JAKIM. Dalam konteks ini, KPM telah berbincang dengan JAKIM dan akan terus melaksanakan perbincangan ini bagi memastikan murid diberi kelonggaran untuk ke sekolah kafar selepas sesi persekolahan dengan memakai pakaian seragam sekolah. Ini secara tidak langsung membolehkan murid untuk tidak perlu membawa pakaian kelas kafar ke sekolah dan menukarnya bagi mengikuti kelas kafar selepas waktu persekolahan.